dan sama ada dapat dilihat ataupun tidak. Najis ini pula, najis hakiki ini pula terbagi pada tiga. Secara umumnya najis boleh dibagikan kepada apa pula? Salah nombor satu. Peringatan tak ada nama. Mughallazah. Apa dia najis mughallazah? Yang terdiri daripada anjing dan khizir. Saya buat sebabnya bila recording ni kan jadi buat dia orang tak ada ni. Termasuk tadi. Mughallazah najis berat. Terdiri daripada anjing dan khizir dan lahir daripada kedua-duanya. Nah, ni orang selalu ketika ni, mana kalau anjing benih anjing disemayam disenyawakan dengan kambing, maka anak dia tentu menjadi najis mughallazah juga. Kalau ikut biologi, bila kromosom lain tak masuk tak terjadi. Kambing tu boleh bunuh. Mana? Kambing. Bunuh apa? Najis kat dia. Masa dia ada buat hubung ni ya. Dia dah tak dia apa nak bunuh dia. Dia halal. Cuma disebut sekali mughallazah. Binatang dia tak ada dosa malah. Jadi mughallazah. Jadi sebenarnya saya cari-cari bukan dari hadis Nabi apa, orang bekoh saja. Ulama-ulama fiqh dia buat gambaran kalaulah kacukan di antara lembu dengan kambing misalnya, menggunakan lembu dengan anjing, maka anak itu juga terjadi najis mughallazah. Tapi dari segi biologi tak jadi berarti. Jadi dua ni, anjing dan babi khizir. Atau bayangkan mana-mana yang ada kaitan dengan anjing dengan babi mughallazah. Mukhaffafah najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain daripada susu ibu dan belum mencapai umur 2 tahun. 2 tahun mengikut kiraan tahun Hijri. Ini najis yang ketiga ni najis mutawassithah, ni najis umum. Tolok dua tu semuanya najis mutawassithah, najis sederhana atau pertengahan, iaitu selain daripada dua jenis najis di atas seperti darah, kencing, bangkai dan sebagainya. Yang kedua, tadi semua ni najis hissi dia panggil, najis hakiki. Yang kedua ni najis hukum, iaitu segala perkotoran berbentuk maknawi yang wujud pada bahagian badan, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Tapi ada setengah ulama fiqh dia memberi kategori hukum ada najis hukum ini ialah najis, ini bukan hadas tapi najis itu juga, tetapi dia tu najis, dia hilang benda-benda bau, rasa dan warna. Tapi hakikatnya itu dia najis. Misalnya kita kata pakaian itu bila terkena air kecil dia kata. Tapi bila kita tok lama situ, lama-lama dia hilang bau, hilang rasa. Tok 2 bulan je tau. Tapi dia kata masih najis. Tapi kita kata najis apa? Bau tak, rasa tak. Sebab kita tiga benda kan. Bau tak, rasa tak, warna tak. Tapi dia dikategori sebagai najis. Najis pada hukumnya. Faham? Kesan dia? Kesan dia? Kesan boleh? Tanda-tanda bukan najis. Tidak ada tanda-tanda. Tapi kerana dia tu kita tahu dia. Kecuali kita tak tahu. Ini kita tahu dah, kita ambil, kita walak air kecil anak kita, macam tak? Kita petuk tepi, tak ingat dah basuh. Duduk bulan depan, tak ada benda-benda tiga tu. Ada suci dia, maka dia dihukum najis lagi. Tapi najis pada hukumnya, itu dia dipanggil najis hukmi. Tapi ada setengah ulama dia kata najis hukmi ialah hadas. Okay. Jadi itu segi istilah sajalah. Ulama sepakat mengatakan bahawa wajib menghilangkan najis dan ia merupakan syarat sah salat. Berdasarkan kaedah fiqh, setiap asal sesuatu adalah suci. Al-aslu fil asya' at-taharah. Ini kita dusi kubeka kita. Asal, saya tidak buat terjemah. Asal sesuatu benda itu, sesuatu objek itu adalah suci. Sehingga bahagi benda najis, barulah kita boleh katakan dia itu najis. Sebab tu kalau kita pak yang kita tidak tahu, kita kena pakai hukum ni. Latar yang kita tidak tahu, maka oleh kerana asalnya suci, maka suci lah dia.
Duduk tengah padai lah. Nak semayang tak padai, bubuk. Apa salah? Biasa, cuci. Kalau kita main wakil, kan lembu lalu, tak ada lembu kucing sini, pakai wakil kan. Habis benda yang buat. Ini jaga orang nak terima benda ni. Al-aslu fil asya' at-tahallul. Sesiapa yang mengatakan sesuatu itu najis, dia perlu membawa dalil. Kena ada dalil dulu. Banyak benda itu najis. Dalam hal ini terdapat najis yang disepakati oleh ulama dan ada najis yang diperselisihkan. Baik. Najis pula ni ada ulama yang sepakat kata ni najis. Dia ada ulama kata benda itu tidak najis, benda ni najis. Antara najis yang disepakati oleh ulama ialah khizir, babi, darah kencing, tahid dan muntah, darah nanah, mazi dan wadi. Anjing tak ada. Apa? Mazhab Maliki kata tidak najis. Hanya IDU dia saja najis. Sebab itu ulama dia ketika di Mesir dia heret anjing. Sebab tidak sepakat. Apa? Tapi itu timbul dalam Malaysia dulu pakat dulu. Kiri anjing ni ingat satu masa dulu. Dia bawa anjing. Iyalah, tapi bolehlah dia, tapi tidak ada sampah pikat tu. Pikat jadikan sebagai macam kucing, dia tak boleh buat. Tapi maknanya dia tidak najis untuk diguna untuk jaga kebun ke apa kan, jaga keselamatan. Kalau tepu bagi dia tak apa. Okey, maknanya tidak sepakat. Kemudian bangkai binatang yang mempunyai darah yang mengalir kecuali bangkai laut. Ini sepakat Daging dan susu binatang yang haram dimakan. Potongan bahagian badan binatang yang masih hidup. Kita dah belajar dulu kan, ada hadis. Ini sepakat ulama kan. Selain najis, di atas ulama berbeza pendapat, iaitu ada yang mengatakan najis dan ada yang mengatakan sebaliknya. Ini khilaf. Kemudian antaranya termasuk anjing. Anjing bagi khilaf. Dia kita tahu walaupun kita di LG dengan anjing, anjing ni ialah khilaf, najis ke tidak. Ideal sepakat sebab ada najis. Najis ke jelas. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, bahagian anggota badan bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir seperti tulang, tanduk dan sebagainya, macam gading-gading. Bagi mazhab Syafi'i kita najis gading-gading. Mazhab lain dia kata tidak sebab darah tak mengalir. Sebab dia guna gading tu. Mana kita mazhab Syafi'i ini, kalau kita ambil gading, kita buat picing kita ni, kita pun dalam poket kita menanggung najis, tak ada semayang. Sebab gading-gading tu ialah najis mengikut mazhab Syafi'i. Sebab tu dia bilang kan, tanduk lembu, tanduk usul najis ke tak najis? Kalau tak mengalir itu, dia kalau mengikut mazhab Syafi'i kita dah tak jadi najis bila sembelih. Tanduk usul kalau sembelih, tanduk lembu bila sembelih tak jadi najis. Yang disebut tadi bangkai lembu mati, lembu mati, tanduk dia jadi najis. Tapi mazhab lain tidak najis dah. Kencing kanak-kanak lelaki yang masih menyusu, walaupun benda ini tak cukup 2 tahun, dia lebih 2 tahun. Ada mazhab tidak had sebagaimana mazhab Syafi'i sekat 2 tahun. Asalkan dia itu masih menyusu, dia makan makanan lain tapi masih menyusu. Ada yang kata najis mukhaffafah, setengah kaum, setengah pendapat. Baik. Walaupun terdapat najis yang disepakati oleh ulama, namun masih dapat kelonggaran dalam Islam dalam memberikan kemaafan terhadap najis tertentu dalam keadaan tertentu. Ini ada dipanggil ma'fu alaih, ia dimaafkan menurut mazhab Syafi'i. Jadi ada banyak-banyak mazhab, kita ambil mazhab Syafi'i, kita nak tengok sedar ke tidak ada benda yang bagi mazhab Syafi'i dia maafkan. Darah yang terlalu sedikit, ini kadang-kadang orang yang ustaz-ustaz dalam mazhab Syafi'i pegang kuat, kadang-kadang dia lebih ketat daripada Syafi'i. Darah yang sedikit, ukuran dia ada berkali besar keliki.
Ada setengah ulama kata tu saling beli masjid. Kira sikit kalau beli baju satu tak apa. Kan? Duit di Mesir. Beli di masjid. Itu kata nyamuk lah, tak apa. Dia dah main aku masa ada asal kecil. Ya. No. Imam Syafi'i sendiri kata kencing yang merecik terkena pakaian tabadan. Ya kita tidak sengaja. Kita musafir ke apa, kita kecil. Terkena sikit-sikit. Mazhab Syafi'i dimaafkan. Itu kita lelaki kan. Kita jaga, jangan kalau kita sengaja, kita jaga tapi merecik. Tapi dia kata tak ni masalah. Ni Syafi'i kita longgar ni. Yang terkena yang tu sebab itulah kalau kita baca dari kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia tak siri kita ni berasa ragu. Sebabnya bila kita nak ismaya, kita takut lama semakin akan ngecik tadi. Dia sunat bagi dia ni ambil air tempat tadi kita ngecik di tempat baju kita supaya kalau kita berasa tengok apa basah ni, basah itu kan percikan kalau kita tadi. Bukan kena air macam tadi. Macam dia main kayu psikologi. Dia psikologi. Itu lindung lah. Pasal dia bertolak daripada ni. Sebab dia takut kita ni jadi apa panggil tarud. Kita jadi dilema kan. Menyebabkan kita ni tak boleh tumpu ke semaya. Kena betul. Jadi kita pun nak hilang keraguan tu pakai buhaya. Tu bahasa dah kecil saat ni. Kena air. Boleh tengok dia pendekatan. Pasalnya dibuat gini pasal apa? Sebabnya Imam Syafi'i berpendapat kalaulah kita tidak sengaja terpercik, dia ngecik, kita jaga tu, dimaafkan. Bukan tidak nanti, tapi dimaafkan. Tak lagi kita tak ada kecil dan diri, yang kecil tu. Boleh duduk bukan dia ngecik. Maka sebuah main tak nak duduk. Kecuali buat sebuah. Biasanya muda-muda dah diri so. Laju pula kecil. Oh, dua-dua ni dah dah. Aku yang kecil. Darah nyamuk dan sebagainya. Dimaafkan. Dimaafkan darah nyamuk dan sebagainya. Najis selain sukar untuk dihindarkan macam tai buruk bati. Yang dulu belok, tai cicak di bawah sok yang dulu. Nak elok payung. Dimaafkan. Barulah masuk. Ada soalan Pak Najis dulu. Ini sebagai mukadimah kita nak mengaji tajuk dia hadis-hadis yang cara nak hilangkan najis. Boleh? Ada soalan sebelum masuk hadis 25 ni? Tak ada kan? Tengok hadis 25 dah. Haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Abdurrahman ibnu Mahdi wa haddatsana Zuhair ibnu Harb wa haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Suddi an Yahya bin Abbad an Anas qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla qala la akhrajahu baik. Matan hadis yang kita nak sebagai pengajar kita tu saja dia warna purple. Su'ila Rasulullah anil khamri tuttakhadhu khalla. Kalau orang hafal itu boleh hafal mati hari ni. Okey. Terjemah ni dah. Pak kuning tu macam biasa ialah orang panggil apa ni? Sanad. Hak purple tu matan. Telah berbicara kepada kami oleh Yahya ibnu Yahya. Hadis Muslim tadi tak? Jadi Yahya bin Yahya ni lah yang baca, yang Muslim ambil daripada Yahya bin Yahya ni lah. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Mahdi. Jadi Yahya ni ambil daripada Abdurrahman bin Mahdi. Dan telah berbicara kepada kami oleh Zuhair bin Harb. Telah berbicara kepada kami oleh Abdurrahman daripada Sufyan, daripada As-Suddi, Yahya bin Abbad, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini baru sahabat Anas bin Malik. Dialah yang dengar Nabi dan Nabi bersabda, ini sabda Nabi. Bukan khali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar.
minuman memabukkan yang dijadikan cuka. Perkataan Nabi sebut dia tidak boleh. Bagaimana bersabda tidak boleh. Orang tanya Nabi, khamar arak, minuman yang memabukkan, kita ambil buat cuka, boleh ke tak boleh? Nabi kata tidak boleh. Nak jadi hukum ya? Kita nak istimbat hukum daripada hadis. Jadi macam biasa kita tengoklah biasa, bila hadis Muslim dia sahih, maka tidak ada perawi yang meragukan, semuanya siqah. Dan ada soduk seorang as-Sudi itu tidak menjejaskan siqah ya, apa ni sahih dia, tidak turun kepada hadis hasan. Kan? Lepas hadis sahih hadis hasan. Tapi ya, kerana soduk seorang ni, soduk ni dah pada siqah kan, tidak menyebabkan itu turun menjadi hasan. Kan? Okay. Kosa kata su'ila, perkataan su'ila kita jumpa tu, ini dipanggil bentuk pasif. Dalam bahasa Arab dipanggil binat majhul. Kalau kata biasa dia panggil sa'ala, telah bertanya, su'ila telah ditanya. Bagi siapa tak belajar Arab tu kan, dia panggil bentuk pasif. Bertanya dengan ditanya. Tak serupa dah. Cik-cik bahasa Malaysia tak serupa dah. Ditanya dengan menanya. Kita kena tanya, bukan kita menanya. Objek depan. Jadi kalau kita bersu'ilah, makna ditanya. Siapa ditanya? Nabi ditanya. Ia merupakan ayat pasif yang bermaksud ditanya. Yang ditanya di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang bertanya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dinyatakan namanya. Jadi panggil mubham. Namun orang yang bertanya tidak penting, dan yang penting ialah persoalan yang ditanya yang melibatkan hukum. Aku kata ada keraguan hadis ini sebab tak sebut nama orang yang bertanya. Tak payah tahu sebabnya Anas yang sendiri. Anas ni yang menyaksikan benda. Okey. Siapa dia tu? Al-khamri. Al-khamr adalah sesuatu yang memabukkan. Kebiasaannya diproses daripada perahan buah anggur atau tamar dan sebagainya. Dinamakan khamar yang berarti menutup, kerana arak boleh menutup fungsi akal atau merosakkan akal. Perkataan khamara maknanya tutup. Jadi istilah bahasa, sebab apa dia bawa nama arak tu khamar? Kerana dia boleh tutup fikiran kita. Hak waras jadi mabuk. Okay. Tuttakhadul khalla. Ini juga bina macam tu. Ayat pasif juga. Dijadikan. Kalau takhir itu baru menjadikan, mengambil. Tuttakhadul, dijadikan cuka, iaitu arak yang diproses menjadi cuka. Kalimah al-khal bermaksud cuka yang kebiasaannya diproses daripada buah. Al-khal ni cuka ni mustahab dalam makanan manusia. Nah, ada hadis sahih Nabi sebut ni'matul idam al-khal. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Apa? Siapa dia boleh royak sini? Apa Nabi kata sebaik-baik lauk adalah idam ke lauk. Makan nasi tak ada lauk, cukur lah. Pasal sebaik-baik lauk adalah cukur. Tak ada orang makan nasi dengan cukur. Sebab dia ada Baik. Sebab tu hadis yang rubi pasal apa? Sebabnya cukur mustahab kepada manusia, sehingga Nabi sebut, macam saya sebut tadi, hadis ni'matul idam al-khal. Sebaik-baik lauk ialah cukur. Jadi lagu mana kalau ambil arak buat cukur? Arak tak boleh minum dah bila sahabat mati sedang. Arak banyak, bertempayan-tempayan di belakang ini, boleh. Jadi kita buat cukur lagu mana? Nabi kata tak ni. Baik, sikit. Hadis ini menjelaskan tentang hukum arak diproses menjadi cukur, seperti hadis Zodi ini. Hadis kita banyak dimakan bulu tadi. Masa kita. Keharaman arak adalah jelas melalui Al-Quran, hadis serta ijma', dan ia termasuk dalam perkara yang diketahui umum dalam agama. Oleh sebab arak haram secara jelas, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan persoalan, adakah arak yang diproses menjadi cukur halal? Ini persoalannya. Dah arak tak halal, cukur ni halal. Apa kata kalau kita ambil arak buat cukur? Maka baginda menjawab bahawa arak yang diproses menjadi cuka hukumnya haram. Keharaman memproses arak menjadi cuka merupakan ijma' ulama berdasarkan hadis. Ulama tidak khilaf
Sebab hadis kotak ini, hadis yang soreh macam ni, yang jelas macam ni, ulama tidak akan berlaku persisih pendapat. Semua cuka yang diproses daripada arak, sepakat ulama adalah haram, najis. Bagaimana? Pemprosesan termasuk sama ada melalui kaedah biasa seperti memindahkan arak dari tempat teduh ke tempat panah dan sebaliknya, atau pemprosesan menggunakan alat teknologi moden. Hukum kedua-duanya adalah haram. Tetapi soalan, sekiranya arak berubah dengan sendiri kepada cuka, maka diharuskan dan cuka tersebut menjadi halal dan suci menurut jumhur ulama. Kalau dia jadi sendiri, jadi halal. Kalau kita buat proses, dia jadi halal. Kau tu najis, kau tu tak najis. Pasal apa? Apa beza? Siapa boleh jawab beza apa? Tak tahu apa sebab. Apa sebab? Ada cukup dan dia ambil daripada acid ke dah. Kita ambil daripada dia kata boleh, tapi dia jadi sendiri. Persoalan kita ni, apa dia jadi sendiri, log dia tuak, mula-mula tuak, lepas jadi tuak masa tuak masa nanti jadi arak, tak tak? Lepas tu log lama jadi cukup. Tapi kalau kita pergi proses, dibuat tu jadi tak boleh. Apa jadi lagi? Pasal apa jadi lagi? Soalan ni, dia jawab soalan ni. Jawab soalan apa jadi lagi? Ya, bersumber kepada yang lain tu. Kalau kerja dia semua jadi. Dia gini. Dia apabila kita proses, kita akan guna benda asing. Apa dah? Kita guna benda asing ataupun kita bila kita proses, kita pindah gambar tu kan? Apa masalah kalau pindah masuk benda asing? Patut saya buat gambar aja sih supaya mudah nampak. Saya tulis sini. Katanya arak misalnya, arak dalam kahnya, arak bila dia jadi cuka, dia jadi cuka ni dah. Jadi proses dia dengan sendiri, maka dia tak ada masalah kan? Bila kita masuk benda asing, ataupun bila kita pindah ke apa semua, maka benda asing ni kita kata ni benda asing. Benda asing ni bila dia tersentuh dengan arak, dia jadi mutanajis. Mutanajis ni makna dia bersentuh dengan najis. Dia ni najis juga, cuma istilah dia panggil mutanajis. Satu benda dia bersentuh dengan najis, maka dia jadi mutanajis, hukum dia najis. Najis lagi lah. Dia dulu sekali arak dalam ni, kita buat benda asing dalam ni, dia sudah jadi mutanajis. Dia jadi mutanajis, dia jadi najis. Arak ni satu masa nanti bila kita masuk ni, dia betul-betul menjadi cukup. Bila dia jadi cukup, arak ni sudah menjadi suci. Bila jadi suci, benda asing duduk dalam ni lagi, maka dia pula yang menajiskan cukup. Dia ingat kan? Kau cepat sangat saya. Boleh tak ni? Mau? Apa tak? Saya boleh cakap. Ada pun bila dia jadi sendiri, tak ada masuk benda asing. Proses dia berlaku dengan cara tabi'i, daripada arak najis menjadi suci. Bila masuk benda asing, kita bubuh benda asing dalam ni. Bila kita buat sendiri, mesti masuk benda asing. Bekah baru apa semua kan. Kalau kita tanya pula bekah dia ni, bekah dimaafkan. Bekah arak, duduk gambar. Kalau ambil bekah lain, arak kita guna bekah hari lain, dia kira benda asing. Benda asing tu asalnya suci. Bila sentuh dengan arak, dia jadi najis. Arak ni bila jadi cukup, arak ni sudah menjadi suci. Tapi dia jadi najis balik kerana dinajiskan oleh benda asing tadi.
Tak boleh faham? Faham kan? Ya, kalau dia jadi secara semua jadi, Tak ada benda asing. bekah tu letak menjadi nasi. Bekah ni dia kata dimaafkan. Dimaafkanlah. Bekah Maksudnya dimaafkanlah, bukan tak nasi. bukan tidak najis, dimaafkan. Biasa lah. Bila guna bekah lain, bukan guna bekah asal. Dah kali kita proses mesti masuk benda lain, tukar bekah. Lagi benda tu. Sebab itulah bila orang-orang yang buat cukur dalam bekah tuak dia tu, dia pasti tak jatuh benda lain. Jatuh paku ke sepucuk jadi najis. Sebab paku tu jadi mutan najis, dan paku tu akan menajiskan cukur tu nanti. Kan? Itu dia jawab saya. Sebab tu dia sebut, sekiranya dia berubah dengan sendiri, maka cukur itu boleh dimakan. Jadi bolehlah kita buat ni. Tapi kita nak beli cukur, beli kedai, tak buat ngarut. Kau di luar tu dia tidak lalu untuk perasaan. Oh, tu dia guna Asid tu. citric acid. Dia guna citric acid. Kita beli citric acid proses dia bahan kimia. Orang tak buat paling mahal cukur tu. Dan ada ke apa ni cukup di luar tu termasuk dalam dia sebahagian daripada makanan. Tak tahu lah tu. Bukan dia ambil bahan kimia juga. Biasa dia ambil cukur apple kan. Cukur apple pun dia mesti lalu buat agut dulu. Dia jemput dia jadi agut, tapi dia biar dia jadi sendiri. Kebagus dia. Kalau kita proses buat sendiri tak lagi. Ada soalan 5 minit tak boleh dah tu. Kita tengok. Baik, sambung lagi kan? Hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa arak adalah najis. Hal ini disokong oleh firman Allah. Ini tadi ini macam surah Al-Maidah ni. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhajat dan munasik adalah perbuatan najis, termasuk amalan syaitan. Surah Al-Maidah ayat 90. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk 4 mazhab. Oleh itu setiap sesuatu yang terkena arak, sama ada pada pakaian, badan, tempat dan sebagainya, maka wajib dibasuh. Sebab tajuknya izalatun najasah. Kita nak basuh najis, maka arak ni masuk dalam najis mutawassithah. Mana kalau tumpah arak ni kan, baju dia kena basuh. Orang dia jual baju bandar ke apa tu, tapi kita tak tahu dia jatuh arak pada, maka kembali kepada al-aslu bil asya' at-taharah. Beli baju bandar kan, najis atau tak najis. Kalau kita main lama kan jatuh kuah, su babi juga bukan, orang tak payah usul. Betul tak? Ada kali basuh. Jangan kali kena najis babi, kena basuh dengan air, kena basuh dengan air tanah. Orang tak wajib usul tadi, kita pakai kaedah tadi kan, al-aslu bil asya' an-najasah, an-najasah at-taharah. Okey. Istifadah dari intisari daripada hadis tadi sebab dalam buku itu, cukur yang diproses daripada arak hukumnya adalah sama dengan arak. Ada proses. Arak adalah najis dan hukumnya haram. Arak yang berubah kepada cukur dengan sendiri diharuskan menggunakannya dan tidak dianggap najis. Ada 2 minit yang berdepan lah. Ada 5 minit tak ada lah. So tanya dia ni. Dia sahaja. Ada soalan ni? Kita minum air kita apa baik kita. Soalan lain tak apa Dia apa? Dia pun boleh gerak kasut. Memang dia tidak ada. Boleh tak begitu? Apa? Kita angkat dia masuk. Dan memang kita dah bersih bahasa memang masuk. Jadi ada satu jenama macam itu. Oh, tak ada benda-benda jenama. Kita Kita minum air itu. Dia tulis di Passport. Oh. Dia seperti ni lah. Kita toksi itu takut dia banyak baca subhan. Orang toksi itu bukan masalah najis. Kita pakai baju t-shirt passport, kita pakai lima itu kan. Apa yang kita bimbang, kita tu mengiklan. Sebabnya hadis Nabi dilaknatkan beberapa gulungnya, kan 10 gulungnya yang terlibat dengan dia mengamuk, bukan kerana dia tu kan apa, kita ni tu kan ilan. Jadi kalau kita minum dalam gelas kasbot, kita takut kita ni termasuk dalam hadis Nabi
beberapa gulung ni awak dia tu tukang angkut, tukang angkat, tukang apa, tukang ilan. Tukang ilan. Masalah dia masa kita kami tu. Memang dia angkat kita apa tu kita. Mana kita buat wang ni kan. Mungkin kalau kita kecek pak lagi kena hukum halal. Kita tak ada basuh. Kedai